Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan nama saya Muhammad Daniel Hakimi bin Abdul Rahman, merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2023 kelas BM2. Pertama sekali ingin saya ucapkan ribuan terima kasih saya kepada pensyarah kursus kesusastraan dan kebudayaan Melayu BMMB 1104 iaitu Puan Zawiyah binti Baharom, kerana beliau telah banyak memberi dorongan serta bimbingan kepada saya untuk menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus kali ini. Seterusnya kita pergi pula kepada konsep kesusastraan Melayu. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, konsep kesusastraan Melayu ini ialah hasil dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu, yang mana ianya disampaikan melalui bahasa sebagai medium utama. Istilah kesusastraan ini datang daripada bahasa Sanskrit, di mana ianya ialah perkataan sastra. Sas bermaksud mengarah atau mengajar, manakala tra pula membawa maksud alat, dan apabila sas dan tra ini digabungkan, maka wujudnya maksud sastra itu, yang mana ianya merupakan alat untuk mengajar. Kemudian, menurut Kamus Dewan pula, kesusastraan ialah hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa kesusastraan Melayu adalah hasil karya yang mengandungi kata-kata indah, maksud tersirat serta menggambarkan kehidupan individu atau masyarakat Melayu itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada jenis, bentuk dan ciri kesusastraan Melayu. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, kesusastraan Melayu ini dapat dibahagi kepada dua jenis, iaitu puisi dan prosa. Kita mulakan dengan puisi. Puisi mempunyai dua bentuk, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Puisi tradisional terdiri daripada pantun, sloka, syair dan gurindam, manakala puisi moden pula adalah sajak. Prosa juga mempunyai dua jenis, iaitu prosa tradisional dan juga prosa moden, di mana prosa tradisional ini terbahagi kepada dua sastra, iaitu sastra rakyat secara lisan dari mulut ke mulut seperti cerita berbentuk mitos, legenda dan cerita rakyat, manakala sastra istana pula secara bertulis oleh pengarang istana. Berbalik kepada prosa tradisional dan juga prosa moden, ingin saya memperjelaskan sedikit tentang kedua-dua jenis prosa ini. Baiklah, prosa tradisional terdiri daripada mitos, legenda, cerita rakyat dan sastra istana. Mitos ialah sebuah cerita yang dianggap suci dan benar-benar terjadi. Sebagai contoh, kisah pembukaan Kota Melaka. Legenda merupakan cerita yang dianggap benar-benar berlaku tetapi tidak dianggap suci. Sebagai contoh, hikayat Hantuah. Cerita rakyat berbentuk prosa dan tidak dianggap benar-benar terjadi. Sebagai contoh, cerita Sang Kancil dan Sang Buaya. Sastra istana pula merupakan kisah yang dikarang di istana dan sememangnya wujud. Sebagai contoh, hikayat Raja Pasai. Kemudian prosa moden pula adalah seperti cerpen. Contohnya cerpen Deus Ex Machina, drama seperti drama 7 Hari Mencintaiku dan juga Terima Kasih, novel seperti novel Saina karya Ihsan Masyari. Kita beralih pula kepada manifestasi akal budi yang terdapat dalam pantun, sloka, syair dan gurindam. Kita mulakan dengan pantun. Pantun yang saya pilih ialah pantun Gunung Daik. Seperti kita tahu, pantun Gunung Daik ini berbunyi seperti ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Okey, apa yang kita dapat lihat di dalam pantun ini? Untuk pengetahuan anda semua, dua rangkap pertama pantun ini yang dikenali sebagai pembayang merujuk kepada Pulau Pandan yang berada dekat dengan Gunung Daik, di mana Gunung Daik ini terletak di Pulau Lingga. Okey, apa kaitan Gunung Daik dan Pulau Pandan? Okey, untuk pengetahuan anda, bagi orang-orang zaman dahulu, apabila mereka ingin berdagang ke Pulau Lingga, untuk sampai ke Pulau Lingga, mereka mesti lebih dahulu melalui Pulau Pandan. Jadi, kesinambungan di dalam pantun ini ialah mereka ingin beritahu bahawa Pulau Pandan merupakan penanda arah bagi mereka untuk sampai ke Gunung Daik, tempat mereka berdagang. Manakala rangkap kedua
iaitu maksud hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenal jua. Merujuk kepada budi yang baik seseorang itu, walaupun badan orang tersebut sudah tiada, akan tetap dikenang budi baik sampai ke mati. Kemudian kita beralih pula kepada manifestasi akal budi yang terdapat di dalam syair. Syair yang saya pilih ialah syair Pesan Ibu karya Zurina Hassan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk menendangkan sepotong rangkap syair karya Zurina Hassan. Dengarkan anak, ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu sebagai bekalan untuk hidup di masa depan. Baiklah, apakah tujuan atau pesanan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui syair ini kepada pembaca? Untuk pengetahuan anda semua, antara pesanan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui syair ini, yang pertama ialah kita perlu lengkapkan diri kita dengan pelajaran, kerana pelajaran merupakan penyuluh kepada kehidupan. Tanpa pelajaran, kita akan menjadi manusia yang tidak berguna. Yang kedua, kita mesti bijak dalam memilih perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, bijak memilih kawan, bijak mengurus wang dan juga bijak mengurus masa. Dan yang terakhir ialah jangan sesekali menyebabkan diri dalam dadah. Kerana apa? Kerana dadah ialah perosak kepada sesebuah negara. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada manifestasi akal budi yang terdapat di dalam seloka. Seloka yang telah saya pilih ialah seloka yang bertajuk Seloka Emak Si Randang. Dan untuk pengetahuan anda semua, seloka ini pernah didendangkan oleh penerbit dan penyanyi terkenal yang bernama Roslan Madun. Baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjut tentang maksud yang terdapat di sebalik seloka ini, izinkan saya untuk menendangkan seloka ini terlebih dahulu. Baik budi emak si randang, dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Baiklah, kita lihat pula kepada maksud-maksud yang terdapat di sebalik seloka Emak Si Randang ini. Antara maksud yang dapat kita lihat ialah yang pertama, seloka ini mengajar kita supaya melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sebagai contoh ayat yang terdapat di dalam seloka ini ialah dagang pergi awak terhutang. Ini menunjukkan bahawa Emak Si Randang ini seorang yang sanggup melakukan apa saja untuk memberikan kesenangan kepada orang luar, walaupun beliau terpaksa hidup di dalam hutang. Yang kedua ialah jangan mementingkan orang lain sehingga membebankan diri kita sendiri. Contoh ayat yang merujuk kepada maksud ini ialah tiada kayu rumah diruntuhkan. Ini memberitahu kita bahawa Emak Si Randang ini sudahlah susah, dan mungkin rumah yang beliau duduk sekarang merupakan satu-satunya harta yang beliau ada, tetapi beliau sanggup meruntuhkannya semata-mata untuk mendapatkan kayu api, memasak makanan kepada orang luar, sekaligus telah menjadi satu beban kepada Emak Si Randang untuk mencari tempat tinggal yang lain. Selain itu, di dalam seloka ini juga terdapat satu kritikan sosial di mana pengarang seloka ini sebenarnya ingin menyindir sikap orang Melayu yang suka membuat baik tidak bertempat, terutamanya kepada orang luar. Dan yang terakhir,
ialah manifestasi akal budi yang terdapat di dalam gurindam. Gurindam telah saya pilih ialah gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada masyarakat, izinkan saya untuk membacakan sedikit petikan yang telah saya petik daripada gurindam 12, iaitu gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka iaitulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Baiklah, itu adalah sedikit petikan gurindam yang telah saya ambil daripada gurindam 12. Kemudian kita lihat pula kepada tujuan atau maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang gurindam ini kepada masyarakat. Baiklah, dalam fasa 1 yang telah saya petik ini, tujuan utama Raja Ali Haji ingin sampaikan kepada masyarakat ialah beliau ingin beri nasihat supaya masyarakat mengutamakan agama. Apa buktinya? Antara bukti yang kita dapat lihat ialah berdasarkan kata-kata yang telah ditulis oleh Raja Ali Haji ke dalam gurindam ini. Sebagai contoh, yang pertama, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ini bertepatan dengan konsep sebagai seorang hamba Allah yang taat. Kita tidak sepatutnya mempersoalkan segala perintah dan larangan yang telah Allah tetapkan ke atas setiap umatnya. Yang kedua, barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Ini bermaksud, sebagai umat Islam, kita mesti tahu bahawa dunia ini hanya sebagai sebuah ujian kepada manusia, di mana kehidupan yang sebenar bukanlah dunia yang sedang kita dialami. Sebaliknya adalah akhirat yang kekal abadi. Dan yang terakhir ialah, barang siapa mengenal akhirat, maka tahulah ia dunia mudarat. Ini membawa maksud bahawa seperti mana yang barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang terpedaya, konsepnya lah sama, di mana barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini memberi maksud bahawa akhirat adalah dunia kekal abadi, dan dunia hanya memberi ujian kepada kita sebagai manusia. Sebagai penghias bicara yang terakhir, sastra sebagai wadah pembentukan masyarakat cendekiawan Melayu yang berestetika. Oleh yang demikian, kita haruslah berusaha untuk menjaga dan menghargai serta memartabatkan sastra ke tahap yang lebih tinggi, kerana sastra merupakan identiti masyarakat Melayu. Jika kita tidak mampu untuk menghargai sastra dan kebudayaan Melayu, maka tidak layak untuk kita digelar sebagai masyarakat Melayu, kerana masyarakat Melayu adalah masyarakat yang sangat mementingkan nilai-nilai sastra, kerana melalui sastra lah masyarakat Melayu dapat menimba ilmu dan mampu mengembangkan kreativiti mereka ke tahap yang lebih tinggi, sehingga berjaya
menjadikan masyarakat Melayu sebagai salah satu masyarakat atau bangsa yang sangat disegani di seluruh dunia kerana kebijaksanaan masyarakat itu sendiri.